Okey, insya-Allah kita mulakan kelas nah. Kamu nampak slide cikgu? Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita teruskan. Start. Nanti kamu rujuk balik, semak balik pengumuman dari grup sekolah lah. Nah, insya-Allah. Okey, sekarang kita teruskan. Sekarang awak tutup dulu mic awak. Okey, tutup mic dulu. Okey, insya-Allah. Okey, cikgu akan share kandungan PDPR ataupun kandungan apa kita nak belajar hari ni. Pertama sekali, cikgu akan share kat kamu tajuk dan tema. Lepas tu cikgu akan bagi sesi induksi ataupun sesi pencetus. Lagi mudah lagi kita nak faham tajuk kita hari ni. Lepas tu cikgu akan bagi pengenalan tajuk kita. Lepas tu kita akan masuk kemahiran mendengar berkaitan dengan tajuk. Lepas tu kemahiran bertutur berkaitan dengan tajuk. Lepas tu kita akan buat peta buih berkaitan dengan tajuk kita. Dan akhir sekali penilaian lah. Betul tak awak mencapai objektif ataupun apa yang kita nak capai, kita capai lah bila kita tengok, bila awak boleh jawab penilaian tu. Dan akhir sekali penutup. Dan benda paling bermakna yang cikgu nak tekan setiap kali kita belajar ialah kita melaksanakan pembelajaran bermakna, iaitu kita dalam belajar ni kita meningkatkan pertama motor kita iaitu kemahiran. Hari ni kita kemahiran 2 lah, mendengar dengan bertutur. Dengar macam mudah mendengar dengan bertutur kan, tapi kita nak mendengar dengan bertutur mengikut konteks, mengikut situasi yang sesuai dan apa benda yang kita nak dengar dan apa benda yang kita nak bertutur mengikut konteks yang betul. Seterusnya kita melaksanakan pembelajaran ini, kita meningkatkan kemahiran kita cara kita berfikir. Macam mana kita nak berfikir untuk kita bertutur, macam mana kita nak berfikir untuk kita mendengar. Dan yang terakhir ialah kita dalam sesi PDPR ni kita menanam nilai. Saat kita menanam nilai apa? Menanam nilai kita berfikir ataupun kita bersyukur walaupun kita menghadapi peristiwa-peristiwa tak diduga dalam hidup. Sebenarnya tadi ni kita sebutkan ustazah dekat pendidikan Islam kamu sebut setiap sesuatu tu ada hikmah dia kan. Okey. Kita teruskan. Okey. Cikgu jelaskan slide pertama iaitu tema unit atau tajuk. Ini tajuk kita tema ni amalan gaya hidup sihat, tapi dalam unit 3 sayangi nyawa anda. Tajuk kita banjir banjir. Okay, bukan banjir banjir. Okay, cikgu silap tulis dekat grup WhatsApp. Okay. Seterusnya apa yang kita nak buat hari ni, kita nak mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan, pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks. Bila sebut rangkai kata, istilah, ungkapan, ujaran, kamu jangan pening dah. Sebab kita dah belajar awal itu. Apa tu rangkai kata, apa tu semua. Semua benda ni ada kat dalam suatu teks ataupun satu petikan ni semua ada. Ada perkataan, ada rangkai kata, ada istilah, ada ungkapan. Okey. Ada ujaran juga. Okey, pada akhir pembelajaran, kamu dikira berjaya, cikgu dikira bersama-sama dengan kamu perlu mendengar sekurang-kurangnya 6 perkataan. Kalau satu petikan tu insya-Allah ada adalah 6 perkataan tu. So ada 6 rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran. Contoh pelbagai ujaran contohnya dalam petikan ke, dalam video rakaman ke, Allah Alam. Seterusnya, kamu kena menyatakan secara lisan. Maksudnya kamu kena bertutur sekurang-kurangnya 6 perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan. Selalunya bila kita cakap ni, semua benda tu dah ada dan bukan kadang-kadang lah. Memang lebih daripada 6 perkataan lah. Kecuali lah awak cakap satu ayat je kan. Okay, kita teruskan. Okay. Sekarang kita nak mencetus bagi kita bersedia, otak kita bersedia nak masuk zon pembelajaran tajuk kita hari ni. Tadi cikgu tanya kan dekat grup peristiwa apa yang tidak diduga yang pernah berlaku dalam hidup. Contohnya peristiwa kelahiran, contoh adik kita lahir ataupun kakak kita melahirkan baby yang comel. Itu peristiwa awak melalui sisi PDPR awak belajar dari rumah ni. Dulu duduk main sekolah kan, datang sekolah sekarang belajar dari rumah. Lepas tu contohnya yang paling besar sekali kita mengalami peristiwa COVID ni lah kan. Start dari COVID ni banyak benda yang kita lakukan. Banyak hikmah adalah. Lepas tu banjir yang baru-baru ni dekat Pantai Timur kan. Dalam COVID ada banjir lagi dan ada lain-lain. Itulah kehidupan. Okay, kalau kehidupan tu dia ada pelbagai
pakai peristiwa. Dia bukan hitam macam hitam putih macam ni bangun atau tidak, bangun tidak tak. Tapi kehidupan tu berwarna-warni seperti pelangi. Jadi kita kena 100% bersedia lah. Kalau jangan tanam dalam diri kata kehidupan ni akan sama je hari-hari. Kehidupan ni setiap hari, kadang-kadang setiap minit, setiap saat pun berbeza. Jadi kita janganlah stres bila tu lain pula. Tadi saya okey, sekarang kenapa ada benda macam ni? Tak, itulah kehidupan yang kita kena tanam dalam fikiran kita. Itulah kehidupan. Jadi jangan risau. Teruskan saja hidup, sebab bila kita buat satu benda yang baik, Allah akan bantu kita melancarkan kehidupan kita lah. Okay, selesai. Untuk sesi pencetus minda, nak bagi kita masuk dalam zon tajuk kita hari ni. Okay, sekarang ni kamu tengok berkenaan tajuk kita. Tajuk kita hari ni banjir. Kat Malaysia baru-baru ni dekat Pantai Timur. Kat dunia baru-baru ni baru je bulan ni lagi dekat Jakarta. Satu Jakarta dah jadi water bomb. Water bomb ni maksudnya banjir kilat lah. Tiba-tiba banjir. Sampai rumah-rumah besar ke yang ada kereta mewah-mewah pun tak boleh nak buat apa. Duit tidak boleh menyelesaikan masalah pada masa tersebut. Okay, kita tengok situasi kat buku teks ni. Cikgu share dekat buku teks surat 14. Kalau awak nak tengok buku teks pun boleh. Okay, awak dengar kan? Awak dengar ke? Alhamdulillah. Sekarang cikgu kita sesi berkomunikasi lah. Cikgu, kamu dah tengok buku teks ni. Kamu tengok kat skrin cikgu kan? Apa yang kamu nampak? Okay, seorang dia bagi tahu nama, lepas tu bagi tahu apa yang dia nampak. Cikgu sebut nama kah? Kau malu kan? Najihah? Boleh? Okay, apa yang kamu nampak? Okay, situasi banjir dalam tu apa benda satu perkara yang awak nampak? Awak nampak apa kat dalam tu? Banjir kan? Apa yang awak nampak dalam gambar ni? Cikgu bagi contoh lah. Cikgu nampak rumah. Okay, teruskan apa? Sekali lagi. Pasukan penyelamat sedang menyelamatkan penduduk kampung kan? Okay. Nanti biasakan guna ayat penuh. InsyaAllah. Terima kasih. Bagus kamu. Alhamdulillah. Okay, seterusnya. Saya nak panggil Anis. Anis? Kau nak panggil nama penuh? Anis ada? Kena tengok ni siapa ada. Anis ada. Okay. Bazlina Syarafana. Sedapnya nama. Okay. Tu Anis dulu. Okay, Anis bagi tahu kat cikgu. Satu yang benar yang kamu nampak. Cikgu dengar bunyi burung cak-cak aja tu. Okay, Anis. Suara kamu tak jelas kan? Kamu bagi rapat mulut kamu dengan mic. Okay, apa yang kamu nampak? Okay, tak apa Anis. Suara ni tak jelas. Okay, Anis tutup mic dulu. Okay. Sekarang cikgu pula bagi tahu. Jadi awak tutup mic. Okay. Yang cikgu nampak kat sini, awak pun nampak, kita nampak ramai penduduk kampung cuba menyelamatkan ataupun ramai penduduk kat kawasan ni cuba menyelamatkan kenderaan dan harta benda mereka. Contohnya seperti kereta, motosikal. Kan? Selain tu ada juga tengok kat hujung kan ni ada kanak-kanak sedang bermain. Mereka menikmati suasana banjir. Agak mereka gembira kan? Mereka mensyukuri. Alhamdulillah. Okay, berdasarkan situasi ni kita tengok cikgu buat anak panah ni semua melaksanakan ataupun buat perkara-perkara ni untuk ke tempat selamat. Selamat. Dari gambar ni kita boleh bertutur. Pertama sekali kita boleh bertutur kesan-kesan banjir. Contoh kesan banjir ni. Itu apa faktor-faktor berlakunya banjir seperti ni. Okey, yang ketiga, langkah-langkah mengelak banjir. Contoh, kalau waterborne ataupun banjir kilat, selalunya berlaku disebabkan oleh tabiat manusia itu sendiri. Suka buang sampah dan tidak mengamalkan kehidupan yang bersih lah. Contoh, dia buang sampah dalam longkang, dia buang sampah dalam sinki. Sedangkan semua walaupun perlakuan kecil boleh mengakibatkan kesan yang sangat besar. Walaupun tak naklah buat baik macam ni, biasa je. Sebabnya bukan buat baik saja, tapi dia mengelak diri dia sendiri akan mengalami
kesusahan pada masa hadapan. Jadi janganlah malu ataupun janganlah rasa saya baik sangatlah nak buat benda-benda kecil ni. Sebab nanti kita akan menyesal pada masa akan datang. Contohnya, tiba-tiba kamu duduk dalam bilik. Tiba air naik, penuh bilik kamu. Benda-benda yang kamu sayang semua rosak. Akibat daripada tangan-tangan kita sendiri. Mudah saja contohnya apa? Kita buang apa? Buang makanan kat dalam sinki, dekat dalam longkang. Contohlah. Okay, kita teruskan slide seterusnya. Okay, sekarang ni cikgu akan bagi kat kamu audio daripada video ni mengenai tips keselamatan semasa banjir ataupun langkah-langkah kita menghadapi banjir. Jadi awak kena fokus lah. Sebab apa? Sebab dari sini kita akan buat peta bui sekejap lagi dan dari sini juga akhir sekali kamu kena buat karangan rencana. Seperti kita buat karangan rencana sebelum ni, tajuk apa? Kita buat tajuk apa sebelum ni karangan rencana? Barah kan? Barah paru-paru. Okay. Fokus lah. Sekejap lah cikgu tukar setting bagi kamu boleh dengar. Macam biasa, Google Meet kena tukar setting. Okey, sedia. Cikgu nak tekan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sangkut-sangkut. Cuba sekali lagi. Banjir melanda setiap tahun. Jika kawasan anda berisiko, ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pindahkan barang-barang elektrik ke tempat yang lebih tinggi. Matikan suis utama. Simpan dokumen-dokumen penting ke dalam plastik. Sediakan bekalan makanan secukupnya. Pastikan di mana pusat pemindahan anda. Yang terakhir, dapatkan nasihat daripada pihak berkuasa tempatan atau keselamatan tentang ramalan cuaca dan info semasa banjir di kawasan anda. Okay, sekarang dah dengar suara cikgu kan? Okay, video tadi dia sangkut bila masuk dalam Google Meet. Okay, nanti kita guna zoom balik lah nah, insyaAllah. Okay, yang kita tengok video tadi. Okay, video tadi kamu tengok dia ada bagi tips kita menghadapi banjir. Yang pertama, okay, Akilah. Akilah boleh bagi tahu dulu apa yang pertama? Alihkan peralatan elektrik ke tempat yang tinggi. Betul, terima kasih. Yang kedua, Anis. Anis bagi tahu yang kedua, Anis. Matikan suis. Bagus, alhamdulillah. Bagus, Anis. Akhirnya yang terakhir. Siapa yang terakhir tu? Dia bagi tahu, cikgu. Bagilah. Saya. Okey. Simpan dokumen penting di dalam plastik. Simpan dokumen penting dalam plastik. Okey, betul. Okay, terima kasih. Seterusnya ada tak lagi? Seterusnya dalam kelas kita? Tak ada. Alhamdulillah. Kalian join dalam slide. Okay, boleh tutup mic semula, insyaAllah. Cikgu set dah. Kawan kamu. Okay, sekarang kita teruskan slide kita. Kita dah ada. Sekarang kita nak buat peta bui. Langkah-langkah menghadapi banjir. Peta bui berdasarkan video suara pada slide dekat slide sebelum ni lah, slide 6 tu. Kamu kena lukis dalam buku karangan, kemudian tangkap gambar, lepas tu hantar dekat dalam Google Classroom. Cikgu bagi panduan lah macam mana nak hantar. Okay. Cikgu sekarang ni, cikgu nak tunjuk kat kamu macam mana nak hantar bagi kamu nampak. Walaupun cikgu dah bagi panduan secara bertulis, sekarang cikgu nak bagi panduan secara
secara design dengan kamu boleh nampak lah sendiri melalui Google Meet ni. InsyaAllah. Sekejap nak cikgu tunjuk. Nanti kalau awak dah tahu, kawan awak tak tahu, awak share ilmu ni tak? InsyaAllah. Okay, kita stop present. Kita buat entire. Kita buat share semua. Entire screen. Okay, awak nampak tak skrin cikgu sekarang? Yang tengah kosong. Nampak. Nampak lah. Okay. Nampak. Cikgu tunjuk siapa nak hantar awak kamu nanti. Sebelum tu, sebelum hantar tadi, kita akan buat sama-sama dulu peta bui. Cikgu akan bagi panduan panduan separuh je lah, insyaAllah. Sebahagian je cikgu bagi panduan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, mudahkan. Dia akan jadi hang bila masuk Google Meet. Zoom dia okey. 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 Jangan kita sasar. Sikit lagi. Okey. Kat tengah kita tulis langkah lah. Langkah menghadapi banjir. Waktu dia cantik-cantik lah. Bulat tengah. Bulat tu tak semestinya bulat betul-betul tau. Nak buat berkarya pun boleh. Asalkan ada yang tengah aja. Okay, sekarang yang pertama. Langkah pertama tadi kita kata barangnya elektrik kan? Ya cikgu. Ya, barangnya elektrik. Barang elektrik. Okey. Barang elektrik ni apa? Nanti awak tahu kan? InsyaAllah sebab yang ni. Kita buat. Kita letak poin penting. Yang kedua kita kata apa? Dokumen ke tadi? Matikan switch. Switch. Switch elektrik. Switch. Okay. Switch. Lepas tu yang ketiga apa? Simpan dokumen penting dalam plastik. Okey. Dokumen penting. Dah kan sini awak boleh buat bulat lagi tau. Lepas tu awak buat ni. Kalau barang elektrik kita kata apa? Apa? Awak tahu kan tadi awak explain kan? Yang kedua. Yang ketiga. Okay, boleh buat yang ketiga ni contoh. Contoh awak nak simpan apa dulu? Yang paling penting barang elektrik awak nak guna. Peti ais kan? Kenapa peti ais dulu? Sebab dia boleh simpan bekalan makanan. Bila ada bekalan makanan, kamu boleh terus bertahan untuk banjir kan? Okay. Ataupun kamu nak simpan televisyen dulu. Jangan. Simpan televisyen tak payah makan. Okay, kalau switch ni kamu tekan switch apa? First sekali, switch utama lah kan? Kamu explain kenapa switch utama. Yang kedua. Yang ketiga, kamu buat contoh. Contoh siapa yang pergi tutup tu? Nak bagi adik kamu ke? Boleh adik? Kalau adik lelaki okey lah. Jangan bagi adik kecil lah. Okay, dokumen penting. Apa? Dokumen penting pertama apa? IC kan? Lepas tu kenapa kena simpan IC? Okay. Dan bagi contoh. Okay, boleh lah? InsyaAllah. Okay, sekarang kita pergi slide seterusnya. Okay, boleh tutup mic dulu. Mic awak terbuka. Nanti kita dengar kat dalam soal ni kita. Ialah nak mencapai kemahiran mendengar dengan betul-betul. Bila betul-betul ni, kamu dah dengar tadi kan rakaman audio atau video mengenai 3 benda tadi kan? Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu buat bukan berdasarkan, kamu hanya ambil panduan yang tu juga. Tapi kamu kena buat mengikut konteks yang cikgu bagi. Itu cikgu nak kamu buat rakaman audio ataupun video. Cikgu sarankan audio lah. Kalau kamu rasa teruja nak buat video, cikgu sangat galakkan juga. Okey. Nak buat rakaman mengenai kesan banjir kepada peniaga kecil. Kawasan kita banyak kan peniaga kecil kan? Sekarang cikgu bagi step pertama. Kamu kena buat skrip dulu. Kat skrip ni kamu tak payahlah hantar kat cikgu. Kamu tulis kat kertas kamu pun boleh. Contoh cikgu kata. Okay. Salam, saya Aina. Contoh. Salam, saya Najiha. Okay. Sebenarnya banjir akan memberi kesan kepada peniaga kecil. Iaitu kata pertama.
iaitu hilang tapak perniagaan. Contohnya, boleh bagi tahu. Contohnya apa? Peniaga pasar malam tidak dapat berniaga di tapak pasar malam kerana kawasan tersebut mengalami banjir. Contoh. Yang kedua, banjir akan mengakibatkan peniaga kecil apa? Itu bagi contoh. Dan yang terakhir, banjir juga akan menyebabkan apa kepada peniaga kecil. Contohnya. Itu sekian, terima kasih. Kamu rakam soal kamu, lepas tu kamu hantar ke Google Classroom. Kamu klik kat sini, cikgu akan bagi panduan lah. Klik kat sini, cikgu bagi panduan macam mana nak hantar kat Google Classroom secara tulisan dulu. Nampak? Sekarang bila kamu tekan link atas tu, dia akan sampai kat your work, lepas tu assignment, lepas tu add or create. Kamu pilih add or create. Pilih tekan. Jangan mark as done. Kalau mark as done, kamu dah selesai lah. Lepas tu kalau kamu buat bahasa Melayu, ada kan yang buat bahasa Melayu kan? Kamunya tambah ataupun buat kan kalau bahasa Melayu. Ada yang Google Classroom dia dalam bahasa Melayu kan? Seterusnya, bila awak ni, awak tekan add or create, lepas awak bila tekan dia akan nak pilihan macam ni. Doc, slide, shape, file. Awak pilih yang ada lambang kita panggil klik kan? Klik kertas ni. Bila lambang klik kertas ni, dia akan ke apa? Ke browse macam ni. Awak tekan browse ni, nanti awak akan nampak phone awak kat mana ada yang awak tekan gambar ataupun audio awak ni. Awak tekan yang tu. Bila tekan, awak lepas tu tekan turn in ataupun hantar. Itu selesai lah, insyaAllah. Sekarang kita ke slide semula. InsyaAllah. Bahagian penilaian pula. Banyak kerja ni, 3 lah. InsyaAllah esok kita nak bincang penilaian awak ni. Jadi insyaAllah akan lebih relax lah. Esok awak ada kelas lah. Esok tak ada kelas. Tu cikgu bagi kerja banyak ni. Minggu depan tak kita jumpa kan? Awak kena tulis karangan wacana mengenai apa langkah menghadapi banjir. Lepas awak ambil, lepas awak buat, awak ambil gambar untuk awak hantar kat GC. Sebelum 6 pagi. Cikgu nak tukar lah sebelum 6 pagi sebelum 6 pagi Isnin. Boleh? Boleh lah. Sebab esok Boleh cikgu. awak dah ada kelas kan esok kan? Lepas tu awak masukkan dalam GC. Lepas tu awak tahu macam mana nak hantar, awak tekan yang hijau. Nah. Cikgu bagi panduan banyak kali lah. InsyaAllah. Setakat tu saja dulu kelas kita hari ni. Terima kasih. Ada soalan tak? Mali nak tanya lah tu. Cikgu tanya soalan boleh? Boleh lah? Boleh. Cikgu nak tanya soalan pertama. Kamu dah tahu dah macam mana nak buat rencana? Dah. Kita kena ada tajuk kan. Lepas tu kita kena ada siapa tulis kan. Lepas tu kita ada berapa peringkat kita? 5. Hari tu cikgu silap cikgu sebut 5 apa? 5 ayat kan. Dia 5 peringkat. Kena lebih daripada berapa patah perkataan? 180. 180. Bagus. Alhamdulillah. Cikgu nak tanya lagi. Agak-agaknya kan, bila kamu akan soalan lain lah. Agak-agak kan, bila COVID ni akan selesai? Kita nak dengar kamu betul-betul ni. Ada pandangan tak? Bila pandemik COVID ni akan selesai? Tak ada orang nak jawab lah. Satu lagi saya nak tanya. Kamu dah bersedia nak datang sekolah? Bersedia cikgu. Rasa tak sabar nak datang sekolah ke? Rasa malu-malu sebab sekolah baru ni? Tak sabar? InsyaAllah. Semoga bersedia nak datang sekolah nanti. Jangan lupa kena set niat. Lepas tu kena ceria selalu. Nanti kamu akan dimudahkan lah insyaAllah. Kita tutup dulu kelas kita dengan suratul As dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih join. Terima kasih meningkatkan kualiti diri kamu.